Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda tentang apakah nozzle untuk semburan racun dan juga folia yang kami gunakan dekat kebun kami. Jom. Okey, sebelum saya nak kongsikan kepada anda nozzle apa yang kami pakai dekat kebun kami ni, jadi saya nak ceritakan dulu kenapa nozzle tu sangat penting untuk kita pilih, untuk kita pakai kat kebun. Sebab ramai pekebun atau petani yang baru-baru ni, dia orang tak tahu, dia orang main hentam je apa nozzle yang dia orang nak pakai, dan seterusnya dia mengefekkan dua benda, iaitu efektif semburan kepada pokok dan juga dia akan mempengaruhi kos operasi yang dijalankan dekat kebun. Jadi kalau kita salah pilih nozzle, mungkin kita punya keberkesanan, kita punya semburan racun ataupun folia dekat pokok kita akan menurun, dan juga kos kita, kos operasi akan meningkat. Jadi inilah yang saya nak kongsikan kepada korang semua, supaya ramai juga tahu antara nozzle yang best untuk kita pakai dekat kebun. Okey, jadi apakah nozzle yang selalu untuk beginner ataupun untuk pemula-pemula, orang yang buat fertigasi ataupun buat kebun ni pakai, ialah nozzle yang biasanya yang dapat free lah. Nozzle yang selalu kita beli tong racun, contoh tak kira lah tong racun elektrik ataupun tong racun Anchor lah. Jadi dia dapat yang free yang tu, jadi dia pakai untuk nozzle tu. Sebenarnya tak ada masalah pun, tapi bila kita dah lama-lama kita buat meracun ni, kita akan nampak bila kita tukar nozzle tu, semburan kita akan nampak lagi menarik, dan kita punya semburan tu tak banyak menitik air racun dia tu, dan juga kita punya kos dapat dijimatkan. Jadi macam mana kos tu boleh dijimatkan? Sebenarnya kos tu boleh dijimatkan dengan kadar racun yang keluar tu tak terlalu banyak, tetapi semburannya sangat-sangat halus, menyebabkan segala racun yang kita sembuh tu melekat dekat daun. Jadi dia tak jadi butiran-butiran air racun yang besar, menyebabkan dia kena kat daun, dia meleleh dan juga dia jatuh ke bawah. Walaupun kita buat semburan sekejap je, kadang-kadang itu pun dah memadai dah untuk buat dia menitik. Bila dah buat menitik tu, sebenarnya kita punya keberkesanan tu dah kurang. Sebaik-baiknya bila kita semburan tu dia tak menitik, dia melekat elok, debu yang halus, dan dia stick on plant untuk pokok serap nutrien apa yang kita bagi dekat pokok tu lah. Tapi ia still juga bergantung kepada situasi lah. Kadang-kadang jika kita perlu cepat, kita perlu pakai satu nozzle yang membuatkan kita perlu cepat untuk racun, tapi kadar pengeluaran racun tu cepat, semburan tu, dia punya semburan tu kuat. Tapi kalau kita nak main detail betul-betul untuk pokok, kita kena pakai nozzle yang tak boleh kuat sangat, sebab ia akan membazir racun. Walaupun begitu, dia mengeluarkan semburan yang debu halus saja untuk kita buat detailing pada pokok. Jadi apakah nozzle yang kami pakai dekat kebun ni untuk dapatkan semburan-semburan yang seperti itu? Jom kita tengok. Okey, kami ada pakai dua jenis nozzle, iaitu yang pertama nozzle tembaga ni. Nozzle tembaga ni dia ada nombor tau. Dia ada nombor berdasarkan dia punya kebesaran dia punya lubang ni. Okey, yang ni nozzle nombor 2. Kadang-kadang dekat kedai tak berapa ada sangat nombor 2 ni, sebab nombor 2 ni memang yang paling kecil lah pada saya rasa. Tapi dekat kedai mungkin ada nombor 3 ataupun nombor 4 ke, ambil je lah macam mana pun. Dan nozzle ni sangat-sangat murah juga. Saya beli kat kedai dalam RM8 lebih kurang macam tu. Nozzle ni murah je, dan inilah nozzle yang kami selalu pakai, sebab untuk buat detailing meracun memang yang ni yang terbaik lah. Dia sangat-sangat jimat penggunaan racun kita, dan juga semburan dia sangat-sangat halus. Sekejap lagi saya demo, kita tengok semburan dia macam mana, dia punya pengeluaran debu-debu racun tu. Okey, nozzle yang kedua adalah nozzle ni lah. Nozzle ni nama dia Yamaha
Okey, nozzle Yamaha ni dia keluar debu juga, debu cantik. Tapi pengeluaran racun dia sangat-sangat kuat lah. Jadi kalau kita tak cukup masa, kebun kita dah terlewat ke apa ke, ataupun saya gunakan nozzle ni bila kita nak basmi betul-betul serangga yang ada tengah banyak kat kebun, saya akan pakai nozzle ni untuk beberapa hari. Jadi nozzle ni kita kena meracun cepat. Lepas tu penggunaan racun dia pun tinggi lah. Kalau nak bandingkan dengan nozzle tadi tu, penggunaan racun dia ni 2 kali ganda lebih banyak daripada nozzle yang tembaga tadi. Nozzle tembaga tadi contoh kalau pakai 40 liter saja untuk satu plot, tapi kalau nozzle ni mungkin pakai 80 liter lah untuk satu plot kalau kita main semburan macam biasa. Tapi kalau kita main laju mungkin dia kurang lah daripada tu. Tapi semburan dia memang sangat-sangat kuat dan puas hati lah. Sampai dia pun kalau kita pegang kita punya batang meracun tu, memang dia tolak jugalah nozzle ni. Sebab dia pun dah memang macam ni. Kalau kita pakai yang lebih bengkok lagi, memang 90 degree dia tolak ke belakang lah. Tapi semburan memang best. Cuma penggunaan racun dia tinggi. Jadi itulah dua jenis nozzle. Dua tu je yang kami pakai untuk semburan dekat pokok lah. Untuk kita punya semburan rumput ni saya pakai nozzle yang biasa je. Tapi semburan untuk pokok ni kami pakai nozzle yang jenis macam yang saya tunjuk tadi lah, 2 jenis. Dan ikut situasi. Saya taklah pakai semua tembaga saja, tapi saya ada guna juga nozzle Yamaha tu untuk situasi-situasi tertentu. Jadi jom kita tengoklah apa efek dia kalau kita pakai semburan guna tembaga ni. Kita tengok macam mana dia punya debu yang keluar dekat nozzle tersebut. Tapi untuk Yamaha saya tak dapat nak tunjuk lah, sebab hari ni kita nak meracun, kita tak pakai Yamaha pun. Nanti insyaAllah kalau kata saya ada meracun pakai Yamaha, nanti kita akan tunjukkan macam mana semburan dia, macam mana kuatnya semburan nozzle Yamaha ni. Tapi lupa saya nak cakap tadi, nozzle Yamaha ni agak mahal sikit lah. Nozzle Yamaha ni kalau lagi satu dia susah nak jumpa. Kalau nak beli pun mungkin dekat Cameron ada, dekat kedai Siva Raju. Tapi harga dia dalam RM30 ke RM40 tak silap saya untuk satu ni. Dan dia pun kalau nak attach dengan kita punya batang racun tu, kita kena beli satu lagi adapter tembaga untuk kita boleh masukkan dekat kita punya batang. Okey, nozzle ni korang beli dekat kedai-kedai pertanian dekatan korang je lah, kalau ada lah. Kalau tak ada, carilah kedai lain pula kan. InsyaAllah akan ada, boleh jumpa lah nozzle jenis tembaga ni. Kalau boleh dapat nombor 2 paling cun. Kalau dapat nombor 3 ke 2,5 ke 3,5 ke tak apa, tak ada masalah. Jadi benda ni kita attach dekat kita punya batang racun kita macam ni je lah. Sekejap macam mana saya nak tunjuk kat korang Okey, kita attach macam ni je lah. Settle lah. Tak ada masalah. Okey, macam tu saja. Simple. Okey, takat tu saja yang saya boleh kongsikan kepada anda macam mana kami meracun
nozzle apa yang kami pakai untuk kebun kami. Dan kalau boleh batang meracun tu kita yang hujung tu bagi yang ada angle sikit lah. Kalau kita direct je, bila kita pakai yang tembaga tu, kalau pakai yang Yamaha tu tak apa. Kalau yang lurus terus, batang yang lurus terus tu lebih baik lah, sebab nozzle tu dah ada angle dah. Tapi kalau kata kita pakai yang tembaga tu, kita kena ambil satu adapter, ada jual juga kat kedai pertanian. Kita tambah dekat hujung kita punya batang tu, dia bengkok sikit. Lepas tu baru kita attachkan dengan kita punya nozzle tembaga tu lah. Jadi korang boleh tengok masa saya meracun tadi, memang tak ada langsung titisan-titisan air racun yang kita dah sembur dekat pokok. Boleh tengok sendiri tadi. Dan semburan kita sekata di setiap daun. Kalau kita sembur dengan tong racun biasa, mungkin kita akan nampak titis-titis air dekat kita punya daun tu. Tetapi dengan kita pakai nozzle tadi tu, kita akan dapat titis-titis air yang kecil saja. Tapi kalau kita pakai pula silikon surfactant ataupun kita panggil pelekat racun, dan kita campurkan ke dalam larutan racun ataupun foliar kita akan dapati nanti daun kita ni dia semua diselaputi air. Tak ada bintik-bintik langsung lah. Nanti dia akan merebak ke sekitar daun. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ihin Agro. Dan kepada sesiapa, lagi sekali saya nak promote, kepada siapa yang nak dapatkan hormon jantan untuk kahwin bunga labu ke, melon ke, tembikai ke, apa-apa yang perlukan kahwinkan bunga, jadi boleh dapatkan direct ke link WhatsApp yang saya sediakan dekat ruang description. Dan benda ni sangat-sangat bagus. Dia akan mempercepatkan kita punya kerja untuk kahwinkan bunga, dan juga dia akan meningkatkan kadar keberkesanan, kadar berjayanya kita untuk kahwinkan bunga. Selalu kalau manual ni kadang-kadang tak jadi, tapi kalau hormon ni insya-Allah jadi, kalau tak ada hujan apa semua. Jadi itu saja daripada saya. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.